Assalamualaikum. Bersama saya dalam Okey. Bertemu kembali kita dalam pelajaran Sirah tahun 3. Untuk Sirah tahun 3 ini pada mulanya awal tahun dulu kita telah diarahkan untuk mengguna buku teks lama daripada Jakin sebagai panduan. Kemudian arahan baru ini kalau tak silap saya dalam bulan 6 telah mengarahkan untuk kita menggunakan silabus baru, iaitu silabus KAFA 2.0. Jadinya kita tidak ada rujukan untuk mengajar disebabkan buku teks belum lagi diterima oleh untuk tahun 2 dan tahun 3. Okey, jadinya di sini saya cuba memberi satu nota tahun 3 berdasarkan kurikulum standard KAFA 2.0 ataupun dengan cadangan ini apa dia? Cadangan mata pelajaran sirah tahun 3. Ini dia cadangan dia untuk apa dia? PDPR. Jadinya saya cuba olahkan ataupun gabungkan daripada nota-nota saya sebelum ini berpadukan cadangan kurikulum PDPR sirah tahun 3. Okey, kita tengok. Okey, ni dia. Berdasarkan kurikulum baru standard KAFA Jakim 2.0, cadangan mata pelajaran sirah 3 PDPR. InsyaAllah saya akan cuba terangkan seringkas mungkin. Okey, kita tengok. Fokus kurikulum standard KAFA 2.0. Ni dia. Dalam mata pelajaran sirah, ia menekankan kepada 2.0 ni dia lain sikit. Dia lebih kepada kemenjadian pelajar. Kita apa dia? Satu, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan yang unggul dan memberi rahmat seluruh alam. Bermakna setiap pelajaran kita ajar tu akan kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, penghayatan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. 3, menjadikan baginda sebagai peribadi ikutan. Nombor 4, menjadikan tokoh-tokoh Islam sebagai ikutan. Itu dia, ataupun fokus dia, tumpuan dia. Nak bagi pelajar ni supaya apa dia? Menjadikan Rasulullah ni idola dalam kehidupan seharian. Okey, kita teruskan. Isi kandungan sirah tahun 3 2.0. Ini dia. Berkemungkinan akan lain daripada buku teks nanti, tapi untuk permulaan ini sebagai kita yang tak ada apa-apa bahan langsung, okey, mungkin kita boleh gunakan sebagai rujukan. Kita tengok sini, termasuk kepada pelajar-pelajar. Tengok sini apa dia? Pelajaran 1 iaitu apa dia? Nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa yang kita akan belajar nanti apa dia? Perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, tahun duka cita, iaitu apa dia? Kematian bapa saudara Nabi. Kemudian seterusnya apa dia? Khadijah kembali ke rahmatullah. 3, isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia? Sejarah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3. Menantu-menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Kepentingan institusi kekeluargaan dalam kehidupan masa kini. Ini tajuk ni, tajuk dia kalau dalam buku sirah sebelum ni tak ada tajuk macam ni. Dia sekarang untuk kurikulum baru dia ada tajuk seumpama ini. Okey, insyaAllah saya akan cuba berikan dan bentangkan atau ajar secara ringkas. Mungkin akan berlainan nanti, tak apalah tu. Ini sebagai untuk PDPR ini. Tengok yang kedua, pelajaran 2, yang ni bab kenabian. 1, apa dia? Tanda-tanda kenabian. 2, peristiwa awal menandakan kenabian. 3, peristiwa penerimaan wahyu. 4, ayat dan tempat yang mula diturunkan. 5, peristiwa selepas menerima wahyu. 6, kepentingan membaca kepada kehidupan masa kini. Ni dia. Ayat 6 ni pun kalau ikutkan tajuk-tajuk sirah sebelum daripada ini, tak ada tajuk macam ini. Okey, tak apa. Kita teruskan tengok apa yang kita akan belajar. Pelajaran 3, peranan Khadijah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tengokkan daripada pelajaran sebelum pada pun tak ada. Di bagi yang kali ini dia lebih detail, satu lebih terperinci, iaitu apa dia? Peranan Khadijah sebagai isteri, kemudian sebagai kekasih, sebagai sahabat. 4, sebagai pembantu. Kemudian apa dia? Peranan Khadijah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, peranan Khadijah dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk kepada pelajaran pertama tu, nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tajuk perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia pelajaran 1. Apa dia? Tengok. Perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kisah perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlanjutan daripada kisah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi berniaga ke Syam, yang telah menjalankan perniagaan Siti Khadijah. Sekembalinya daripada berniaga di Syam, terjadilah peristiwa perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, sambung. Tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar cerita Maisarah tentang kejujuran, amanah dan kebaikan akhlaknya. Siapa Maisarah? Maisarah adalah pembantu Khadijah yang menemani Nabi bersama-sama ke Syam. Dia cerita segala kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Jadinya Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maisarah. Maisarah ni jangan salah faham. Maisarah ni adalah seorang lelaki. Maisarah nama macam perempuan, tetapi dia adalah seorang lelaki. Tengok, teruskan. Nafisah binti Munayyah, kawan Khadijah, menemui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan hasrat Khadijah, dan dipersetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tengok seterusnya. Abu Talib ialah bapa saudara Nabi. Telah pergi meminang Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mas kahwin antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah sebanyak 20 ekor unta betina. Tengok seterusnya. Umur Nabi ketika itu 25 tahun dan umur Khadijah 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah berkahwin. Tengok seterusnya. Perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan 6 orang anak, iaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqyah dan
Fatimah. Serta apa dia? Ummul Kalthum. Okey. Perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama apa dia? 25 tahun. Itu dia. Okey, cukup sampai di sini sahaja. Okey, jangan lupa baca nota ustaz bagi ni. Baca nota ni, ulang kaji, semak dan jawab soalan ya ustaz. Dalam description YouTube kat bawah ni ada soalan dalam Google Form. Awak tekan sahaja link tersebut, kemudian jawab soalan berkaitan perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dulu. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.